Dan segala ulama itu dengan nur ilmu mereka itu memandang kepada diri mereka itu adam dalam wujud Tuhan mereka itu. Dan segala orang yang muhakkik itu dengan nurul haq memandang mereka itu akan hak Ta'ala dan memandang mereka itu akan suatu lain daripada hak Ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian, kita sambung dulu, kita berhenti lama dah berkaitan, kita kata tahap-tahap ma'rifatullah. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Keyakinan ni dia tak sama, ada peringkat-peringkat. Iman ilmu, iman ayyan, iman haq. Jadi yang kita bicara kitab hikam ni disebut syu'a'ul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Di 3 peringkat. Jadi kalau kita nak buat contoh mudah faham lagu ni lah. Jadi kita yang tak pernah pergi Mekah ni, kita yakin di Mekah tu ada Baitullah. Kita tak pernah tengok Baitullah dengan mata kepala kita, tapi kita yakin di Mekah tu ada Baitullah. Macam mana kita boleh yakin? Yakin dengan perkhabaran, orang cerita. Khabar tu dah jadi mutawatir. Siapa balik Mekah, semua cerita di Mekah tu ada Baitullah. Dan kita pun percaya. Percaya kita tu namanya tuan-tuan, iaitu ilmu yakin. Iman ilmu, syu'a'ul basirah. Percaya dengan ilmu, dengan orang cerita. Kalau kita nak percaya sungguh, lagi kuat percayaan kita tu, kita nak percaya sungguh-sungguh, kita kena pergi Mekah. Dalam bahasa tasawuf dia panggil tariq, berjalan ke Mekah. Begitulah kalau kita nak yakin sungguh-sungguh akan Allah Ta'ala ni, kita kena berjalan. Itu yang diguna pakai oleh ulama-ulama sufi, dia kata salik atau tariq. Dalil mereka itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa nak bertemu dengan Tuhan dia di akhirat besok, di dunia ni dia capai tahap iman yang sempurna, jalan dia falyamal amalan salihan, mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni ibarat baja bagi iman. Bagi iman, pokok iman tu kuat, kena baca. Baca dia amal soleh. Maksiat tu racun. Jauh maksiat, buat taat, iman kuat. Tu makna berjalan tu. Ataupun dia bagi tariqat, dia juga. Bila kita berjalan pergi Mekah, sampai Mekah, kita masuk ke Madinah Haram, ikut mana-mana pintu, nampak ada Baitullah. Nampak tu nama ainul yakin, atau iman ayyan, ataupun ainul basirah. Nampak dengan mata kepala. Sama ke keyakinan kita ketika duduk di Malaysia dengan berada depan pintu Masjidil Haram? Tentulah tak sama lah. Ainul yakin ni kuat lagi lah. Kita tawaf 7 kali, kita tawaf, kita pegang Baitullah dengan tangan kita. Itu namanya haqqul yakin, iman hak, ataupun haqqul basirah. Jadi dia tahap-tahap iman tu macam tu. Jadi kita ni tak boleh duduk ilmu yakin saja, mengaji sifat 20 tu. Betul lah kena mengaji, tapi bila dah kita mengaji, dah faham, kena kuat iman kita, kenalah buat amal ibadat bersungguh-sungguh untuk menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Balik esok nak mati, nak bawa iman. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda anak pinak, melainkan orang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang memiliki keimanan yang tinggi. Tak salah kita mengaji tinggi mana pun tuan-tuan, tinggi mana kita mengaji, setakat dapat ilmu yakin.
Nak dapat tinggi lagi, dia kena beramal, mengerjakan amal ibadat yang wajibnya, yang sunatnya. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku dapat hampirkan diri kepada aku dengan membanyakkan amalan-amalan sunat. Yang wajib kita buat, yang sunat tu bagi banyak lagi. Baru kita dapat dekat dengan Tuhan. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Bila Tuhan kasih kat kita, Tuhan bagilah macam-macam nur, makrifah, ainul yakin, haqqul yakin. Dia melal lepas tu. Kan maknanya kena beramal lah. Kena beramal. InsyaAllah. Nabi pun sebut. Nabi kata al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa samaratuhul ilmu. Iman telanjang, pakaian iman takwa, perhiasan iman malu, buah iman ilmu, ilmu makrifat. Itu yang ulama sebut tu. Iman ni, kalau kita setakat tahu saja sifat 20, itu nama iman telanjang. Iman ada tapi telanjang, tak ada pakaian. Walibasu taqwa, pakaian iman takwa. Buat taat, tinggal maksiat, itu takwa. Baru iman cantik. Bila iman kita cantik, dia naik lagi, kan? Dia dikatakan apa nama, walibasu taqwa wazinatul haya, perhiasan iman malu. Ada main mula malu dah kat Tuhan. Nak buat benda pelik-pelik, nak ingat benda pelik-pelik, dia sampai dah dekat sangat dengan Tuhan dah. Kan, dengan Allah Ta'ala dia makin hampir. Wa samaratul ilmu, dan buah dia tu iman tu ilmu, ilmu makrifat. Kenal Allah dengan kenal yang yakin. Itu mana tahap-tahap iman, kan? Saya juga dah bagi contoh dulu, macam kita kata kita dengar cerita. Sini ada bukit tak? Bukit apa sini? Bukit apa kat sini ada? Bukit apa? Bukit apa? Kuari. Kita katalah Gunung Jerai lah, senang. Payah sangat. Orang habaq kat kita hantar aku, tadi aku pergi Gunung Jerai, aku tengok hala ke Yan tu, hala kelok Yan tu, api besar nama pergi. Balik bukit Gunung Jerai tu ada api. Orang habaq, orang main semua habaq lagu tu. Keluar berita lagi tu, satu kebakaran besar berlaku di sebalik Gunung Jerai mengarah ke laut. Yan. Kita percaya bahawa balik bukit tu ada api. Percaya gitu ya. Nak percaya sungguh-sungguh, kita kena berjalan pergi ke bukit tu. Kena torik, kena berjalan. Sampai kaki bukit, tanpa orang jagung tu, hampa nampak asap. Nampak asap, kita lagi yakin. Pasal apa kita yakin? Sebab asap dalil ada api. Bila kita bertambah yakin, bila kita dah berjalan, kita dah torik, kita dah salib. Macam itulah kita ni, syurga neraka. Kita yakin ada syurga, ada neraka. Tapi bila kita beramal, yakin tu lagi kuat. Keyakinan tu lagi kuat. Sampai kita tak berani nak buat maksiat, tak berani nak tinggal taat. Pasal apa? Keyakinan tu makin kuat. Pasal apa makin kuat? Sebab dengan amalan tadi ni, Tuhan bagi iman kita yakin kuat lagi. Macam kita berjalan ni nampak asap, lagi yakin tak? Kita panjat bukit, panjat bukit sampai ke puncak Gunung Jerai. Nampak ada api? Nampak. Bukan dengan nampak asap saja, api dah nampak. Sifat api tu kita dah nampak. Api tu besar ke, kecil ke, kan, merah ke, biru ke. Itu maknanya yang dikatakan, makna kata keyakinan, ainul yakin, nampak dengan mata kepala. Kita berjalan lagi pergi ke api tu, kita rasa apa? Rasa panas. Orang yang Allah tampak hakul yakin, dia rasa panas ma'rifatullah. Dia takut kat Tuhan dengan sebenar-benar takut. Takut sungguh-sungguh. Sebut nama Allah, gementar hatinya. Innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gementar hati dia. Gementar hati tu makna panas, makrifah tu dah panas.
Gerun dan takut. Bukan takut, gerun dia pada Allah. Itu tahap makrifah tu kan. Yang kita bincang dulu tu. Ni sambunglah sikit syarah dia ni. Kata Tok Guru kita ni, Tok Pulau Manis, bermula segala orang yang berakal itu. Siapa yang berakal ni? Orang yang akal dia tu makna kata dia mengaji kalau bab akidah, ilmu hukum akal. Mengaji dah sifat 20. Akal tu dia bina dengan ilmu. Dia boleh beza dah. Mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Dia boleh tahu sebab dia mengaji. Kan? Dia kata berakal tu makna kata ilmu yang telah diasuh dengan akal, telah diasuh dengan ilmu, dan dia tahu lah hukum akal, mana wajib, mana mustahil, mana harus, mana halal, mana haram. Jadi orang ni nama orang yang berakal. Dengan nur akli mereka itu. Jadi Allah hantar kat dia. Kita orang yang mengaji ni, orang tak mengaji tak sama. Kan? Tak sama. Sama kau orang yang berakal dan orang berilmu dengan orang tak berilmu? Tak sama kan? Orang berilmu lagu lain, orang tak berilmu lagu lain, tak? Jadi orang yang berilmu ni, akal itu dah bercahaya. Dia boleh beza dengan hak, dengan batil, boleh beza dah. Itu dia. Mereka ni memandang mereka itu kepada diri mereka itu. Dia pandang diri kita ni hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Hang tu pakaian Allah tu kaya, yang lagi yang terpuji. Hamba aku ni dhaif, aku ni lemah, yang hebatnya Allah. Yang bodoh ni aku, yang pandai tu, yang mengetahui tu Allah. Dia boleh beza dah. Jadi akal dia mula bercahaya. Dia pandang diri mereka itu dan memandang Tuhan mereka itu. Dia pandang Tuhan, ingat Tuhan, ingat diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kata Nabi. Siapa kenal diri dia, kenallah dia akan Tuhan dia. Dia kenal bahawa dia ni fakir, baru dia kenal Tuhan kaya. Dia kenal diri dia lemah, baru dia kenal Tuhan tu kuat. Dia kenal diri dia bodoh, baru dia kenal Tuhan tu alim, ilmu. Kan, mengetahui. Dia boleh bezalah makhluk dengan khalik. Dia boleh beza dah. Penting kita mengaji sifat 20 ni biar beza. Jangan duk kata Tuhan ada tangan lah. Ni lah ni apa lah ni, Tuhan ada tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan atas tangan mereka itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman bersemayam atas aras. Tuhan duduk di aras, di langit tu. Lepas tu kalau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nak buat mana pula? Tuhan Allah Ta'ala tu bersama-sama kamu di mana kamu berada. Saat Tuhan atas langit, saat Tuhan di bawah. Tak kacau bertelanggu tu. Itu kita kena faham dia tu mengikut pahaman yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan makna Tuhan bersemayam atas aras. Tuhan menguasai aras, memerintah aras, memiliki aras. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama-sama dengan kamu di mana kamu ada. Allah menguasai kita sampai sikit pun tak boleh lari dari kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, kehendak Allah, iradat Allah. Ulama tu buat lagu tu. Kalau di Perak tu tuan, dia khutbah kedua tu dia sebut menyeru supaya ahli jemaah ni berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang disusun oleh Imam Mansur Maturidi dan Imam Abu Hasan Sy'ari. Sebut begitu. Sebab di Syiah ni, Wahabi ni, hebat dia tuan, dia amin. Cukup hebat dia. Jadi kita kena perkukuhkan lagi. Kena banyakkan pondok-pondok pengajian, kena bagi banyak lagi. Hampa di Kedah tak apalah banyak pondok. Kami di Perak mana ada pondok. Pondok Terian banyak. Pondok Terian, pondok polis, pondok Taikum. Pondok Tugubah. Pondok mengaji tak apa nak ada.
Tu abang kali pun abang pergi mengaji di Kedah, kali ke tadi balik buka pondok banyak-banyak. Lawan buat ni mengarut merapu. Tak tahulah tuan-tuan ni. Semayang tak payah qada. Tinggal semayang tak payah qada. Alasan dia orang kapiak pun masuk Islam tak payah qada semayang. Ada kapiak lain. Kita Nabi pernah tertinggal semayang subuh. Bukan saja tinggal, Allah jadikan kat Nabi tu untuk kita buat contoh tengok. Kalau kita tertinggal subuh, kita tinggal nak buat apa? Kena qada. Nabi pun qada, kalau kita tak qada macam mana gaya kan? Nak kena jaga tu elok. Jadi makna orang ni dinamakan orang yang telah Tuhan bagi dekat dia nur aqli, cahaya akal. Dia duduk dengan ilmu yaqin, ataupun disebut syu'aul basirah, ataupun iman dia ada iman ilmu. Iman dia sah. Tapi tak kuat lah, kena bagi kuat iman tu, kena kuatkan iman tu dengan amal taat. Itu dia. Itu dia. Ya. Jadi puak-puak ni dia pandang diri dia, dia pandang Tuhan. Itu dia. Dan memandang kepada Tuhan mereka itu, hampir dari mereka itu dengan ilmunya dan muhitnya. Jadi dia merasai bahawasanya dirinya sentiasa di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Muhit ni meliputi ilmunya, pengetahuan dia. Sikit pun tak ada yang terlindung. Pengetahuan sesuatu yang berlaku ke atas kita akan berlaku yang telah berlaku daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kalau dalam kitab apa nama Sayyidul Salikin tu disebut makna kata kalau semut yang hitam di malam-malam kelam hitam atas batu hitam, Tuhan tahu ada di bentang mana. Terlintas hati kita semua tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Jadi dengan nur ilmu, nur akli yang ada pada dia, dia tahu diri dia siapa sebagai hamba bagi Allah. Kalau dia buat salah pun dia menyesal, dia akan bertaubat. Dia meninggalkan taat pun dia sedar kelemahan diri dia. Dengan ilmu yang kita mengaji ni. Orang ni dipanggil makna kata syu'aul basirah. Jadi akal dia tu makna kata dia berfikir cara ilmu. Bukan ni macam tuan-tuan dengar tak baru ni perbahasan di parlimen. Jadi Menteri Pengangkutan bawa satu usul pindaan undang-undang untuk menjatuhkan hukum lebih berat kepada pemandu mabuk. Pemandu mabuk nak dihukum makna kata dengan lebih berat. Jadi di antara yang mangkit bercakap Ustaz Nik Zawawi, Ketua Dewan Ulama Apa Pusat. Antara ucapan dia menyokong pindaan tu, dia kata semua agama mengharamkan arak. Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, Islam ke, termasuk agama Yahudi mengharamkan arak. Mangkit ngikut ham ahli parlimen Beruas, dia kata Kristian tak mengharamkan arak, boleh minum arak asalkan tak mabuk. Lepas tu Nik Zawawi kata, saya bidang pengajian saya perbandingan agama. Saya baca semua agama dalam PhD dia kaji semua. Saya kaji agama Buddha, agama Hindu, Kristian, Yahudi, Islam. Tak ada satu agama pun yang menghalalkan arak. Semua agama menghalalkan arak. Bila ngikuam kata agama Kristian tak mengharamkan arak, itu Bible yang dah dipindah. Bible yang dah dipindah. Jadi mereka banyak buat report polis kata Nik Zawawi ni menghina agama Kristian. Betul tak betul ke Bible dipindah? Kalau Bible tak dipindah, Bible satu ialah. Baca Quran kan? Quran yang turun zaman Nabi dengan Quran yang ada lah berlain kan? Adakah Quran 456 satu Quran tu ya? Itu membuktikan Quran tidak dipindah. Inna nahnu nazzalna zikra fa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Tuhan tak sebut kitab lain, yang Tuhan sebut Quran saja.
Mana Quran tak dipindah asli sampai sekarang. Tapi Bible, Injil, banyak. Old Testament lah, New Testament lah, Matthew lah, sampai 5-6. Kan? 5-6. Jadi Tuhan pun sebut yang Injil dah dipindah. Tuan-tuan rujuk Al-Baqarah ayat 79. Fawaidul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celaka kata Allah orang yang tulis kitab, tulis Bible, tulis Injil dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Dia pindah sana, dia pindah sini, lepas itu dia kata ni kitab Allah, ni Injil daripada Allah Taala. Liyashtaru bihi samanan qalila, iaitu untuk mendapat harta benda yang sedikit. Macam berlaku tuan-tuan mazhab yang saya mengaji dulu mazhab Katolik dengan mazhab Protestan. Anak raja British nak kahwin dengan anak raja Perancis. Anak raja British nak kahwin dengan anak raja Perancis. Macam manakah cerita dia? Ikut Kristian tu dia pun tak boleh menikah. Adalah sebab-sebab tak boleh tu. Jadi tuan sekalian, dia nak menikah juga, buat keluar mazhab baru. Nampak mazhab tu? Mazhab Protestan. Dia protes Katolik tu. Dia protes Katolik. Jadi apa, bila terkancing dia buat mazhab baru, terkancing dia buat mazhab baru. Termasuklah pindaan kepada makna kata Injil ni. Saya dengar cerita tuan-tuan sekalian berlaku di sebuah pulau di Sulawesi. Jadi orang Belanda ni tuan-tuan, dia nak berjatuh seorang ulama. Kerana ulama ni pengaruh dia besar di pulau tu. Kalau boleh dia dijatuhkan, habis satu pulau masuk Kristian. Pergi jumpa Tok Kiai ni. Kiai ni Buddha je. Aku nak tengok mana hampa punya Injil. Buat main Injil bahasa Belanda. Dia kata bila pula Nabi Isa bercakap Belanda. Buat main bahasa apa? Bahasa ni apa yang Romnya ni. Tak ada. Nabi Isa bercakap Suryani. Mana dia yang kata Injil bahasa Suryani tu? Dia pun tak boleh nak bagi. Ada pula Bible bahasa Inggeris. Bila pula Nabi Isa cakap orang putih, ladies and gentlemen. Mana ada. Dia pun tak boleh kemukakan yang asli bahasa Nabi Isa tu. Dia pun tak boleh kemukakan. Yang ada ni dipindah, diterjemah satu, pindah lagi. Jadi betul lah apa disebut oleh Ustaz Nik Zawawi, memang dipindah pun. Lepas tu Allah kata, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah kata Allah mereka-mereka yang tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah dengan apa yang mereka telah usahakan. Ni kedudukan sikit saya bagi penangan lah apa yang berlaku di parlimen. Saya ikuti, saya tengok, saya ulang. Bukan tujuan asal Nik Zawawi nak hina agama Kristian, tak. Asal dia menyokong pindaan bab undang-undang untuk memberatkan hukuman tu. Tapi bila main soal, dia jawab lah. Yang dia tahu, dia kata pengajian dia, semua agama haramkan arak. Yang halal ni setelah dipindah. Itu ya. Ramai buat report polis. Sampai polis membuka kertas siasatan. Tapi tak apalah, benda penting kita ikut apa nak. Benda penting kita tak ni, insyaAllah. Ni pun dah mula macam Padri Kentingan, ada padri-padri nak buat dialog. Tak apa, dialog secara ilmiah, tak apa. Tak ada masalah. Inilah keadaan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kalau dibuka dialog, akan terbuka banyak lagi mata-mata untuk melihat bahawasanya memang agama Kristian ni menyimpang jauh daripada apa dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik tu di barat tuan, masya-Allah, berlumba-lumba orang masuk Islam. Gereja, kalau Britain tak buat satu undang-undang, habis gereja orang beli buat masjid. Gereja kosong, orang tak mau pergi. Anak-anak muda tak mau dah agama Kristian ni.
Mereka lebih cenderung pada agama Islam. Masa depan untuk Islam, insya-Allah. Itu dia. Itu dinamakan, makna kata yang dinamakan syu'aul basirah, atau ilmu yakin, atau iman ilmu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan segala ulama itu dengan nur ilmu mereka itu memandang pada diri mereka itu adamul wujud, Tuhan, adamul wujud, Tuhan mereka itu. Ini golongan yang kedua, dipanggil golongan ulama. Orang yang beramal dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kat Tuhan, ulama. Dengan ilmu yang dimiliki, dia takut pada Allah. Dia beramal dengan ilmu dia. Dia beramal sungguh-sungguh dengan ilmu dia. Mereka ni dah masuk pada peringkat yang kedua. Allah anugerah mereka ainul basirah, ataupun iman ayyan, ataupun ainul yakin. Dia tinggi lagi pada kita yang bukan nama ulama ni. Dia tinggi naik lagi sebab kuat amalan dia. Dan Allah iktiraf mereka itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah, kalangan hamba Allah, ialah ulama. Ulama yang beramal dengan ilmu dia, yang takut kat Tuhan. Jadi dengan amalan-amalan dia ni, yang Tuhan suruh dia buat, yang Tuhan larang dia tinggal, bukan setakat yang wajib, yang sunat pun dia buat, bukan setakat tinggal yang haram, yang makruh pun dia tinggal. Allah angkat ilmu dia, iman dia naik tahap tinggi sikit lagi, dinamakan ainul yakin, ilmu yakin. Sebab tu dia takut. Dia tak berani tuan-tuan nak buat benda yang Tuhan tegah. Walaupun dosa-dosa kecil, dia takut sungguh. Sebab dia, Allah bagi dia keimanan yang tinggi sikit daripada kita. Jadi mereka ni jadi macam mana? Itu dia. Segala ulama itu dengan nur ilmu mereka itu. Ilmu mereka itu dah bercahaya dengan sebab beramal. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Contoh tuan-tuan bangkit semayang tahajud. Tuan-tuan kerti tak semayang tahajud? Kita tahu kan cara-cara semayang tahajud, kita tahu. Kita beramal dengan ilmu tu, Allah bagi kat tuan-tuan. Apa rasa itu tuan-tuan sendiri dah tahu. Kalau sebulan tuan-tuan tak tinggal tahajud, tuan-tuan takkan tinggal dah. Sayang tu, rasa kasih kepada amalan tahajud, amalan tahajud. Tuan-tuan rasa dengan rasa khusyuk je, hudur hatinya, rasa kasihnya, sampai tu peringkat tuan-tuan sayang dah nak tinggal. Itu Tuhan bagi. Siapa makan, dia tahulah. Siapa makan gula, dia tahulah manis tu macam mana. Siapa yang istiqamah dengan tahajud, dia tahulah tahajud tu apa dia. Tuan-tuan pernah dengar tak orang tak mengaji demam? Dia mengaji tuan, mengaji, tak tinggal mengaji. Bila tak mengaji demam. Macam orang buat kerja bendang, piduk Kuala Lumpur, tak pegang tajak, tak pegang cangkui, tak pegang sabit, demam. Sungai Bayu dekat Selama. Kampung tu nama Rendang Panjang. Ada kan Rendang Panjang? Saya pergi kuliah sekali tu tuan-tuan. Lepas kuliah maghrib tu ada pakcik seorang duk sendiang kat saya masa makan. Awak pakcik, saya demam besar. Demam apa? Saya ni kalau tak dengar kuliah demam. Pula dah. Pasal apa pakcik tak dengar kuliah? Dia tunjuk tu rumah saya, seberang jalan masjid tu rumah dia. Masjid ni dia kata sebulan tak ada kuliah. Sebulan tak ada kuliah. Dia nak pergi Selama, motor, mata tak nampak malam-malam. Harap masjid tu, masjid ni ustaz, dah sebulan tak ada kuliah. Sebulan tak kuliah, demam. Malam ni lega dah, kebah dah kata. Degak-degak ustaz kuliah, kebah terus. Ada orang dah campak kelazatan, kesedapan, keseronokan tu. Sampai tahu tu. Apa amalan tuan-tuan buatlah secara istiqamah. Baca Quran ke hari baca.
Tak baca tak senang duduk. Ada orang tuan-tuan kena stroke, tak boleh main masjid, tak ada siapa nak bawa. Dengar azan teriak kan. Awak nangis ni, kalau ustaz, saya tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid, dia teriak. Sebab dia dah dapat dah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu kelebihan sembahyang berjamaah, kamu datang merangkak, kamu main juga. Tu Tuhan dah bagi kat dia dah. Keyakinan tinggi lagi tuan-tuan. Yakin pada syurga, yakin neraka, dosa, pahala, amal, nikmat kubur, siksa kubur. Dia yakin tu lagi tinggi. Itu dinamakan ainul yakin. Ainul yakin. Orang ni macam mana? Macam mana kata orang ni ainul yakin ni? Mereka itu memandang kepada diri mereka itu Adam. Adamul wujud, Adamul mandang diri mereka itu Adam dalam wujud Tuhan mereka itu. Kalau istilah makna tasawuf dia panggil fana. Fana, bukan fana tu tak nampak apa satu dah. Dia pandang Allah Ta'ala fana diri dia. Dia beramal, dia pandang amal yang dia buat ni dengan anugerah daripada Allah. Dia tak nampak dia, Allah yang bagi kat dia. Dia fana diri dia dalam pandang hati tu, pandang kepada Allah. Diri dia tu fana. Saya tanya juga Tok Guru, macam mana fana-fana ni? Dia kata malam tu malam 15, bulan terang. Dia terang sampai ke subuh. Subuh tu kita nampak tu terang lagi. Bila matahari naik, ada dah cahaya bulan. Cahaya bulan dah tak nampak. Di terangnya cahaya matahari. Cahaya bulan ada tak? Ada. Tapi tenggelam cahaya bulan di terangnya matahari yang terbit tu. Begitulah ibarat fana. Fana ni tuan, dia kata depa puak ni dia pandang hati kepada Allah, dia tak nampak dah diri dia. Tak nampak diri dia pandai, Allah yang bagi dia pandai. Dia tak nampak dah diri dia usaha, Allah bagi dia usaha. Dia tak nampak dah dia boleh buat ibadat, Allah yang bagi dia boleh buat ibadat. Fana diri dalam syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fana. Depa ni para ulama banyak macam tu tuan. Sebab tu bila pandang ni tuan-tuan, kita merendah diri, tawaduk, tak bangga. Nak bangga apa? Ilmu aku Allah yang bagi, harta aku Allah yang bagi, semua Allah. Ini orang yang sampai pada ainul yakin, ataupun iman ayat, ataupun ainul basirah. Kita cerita apalah puak ni, walaupun kita tak sampai, kita cerita puak ni. Mudah-mudahan kita ni Allah sampaikan ke situ, insya-Allah. Kita makin tua, iman makin kuat, makin ingat Allah, makin ingat. Tak pandang kita ada harta, Allah bagi harta. Ini amanah Allah. Kita ada harta, senang kita berwakaf, bantu orang susah, bantu orang miskin. Yang sombong takabur ni tuan lupa diri. Kita ni banyak lupa diri. Jangan cakaplah nak jaga bangsa, negara, janganlah. Kita merdeka, lepas tu orang tua dulu kata apa? Di atas keruntuhan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Jiwa ni kena merdeka. Jangan jadi jiwa hamba. Kalau jiwa hamba tu yang jadi 11,000 ekar tu derian Busangking tu. Satu daerah rauk 11,000 ekar. Siapa pejabat tanah tu orang Melayu ke orang Cina? Semua Melayu. Ranger hutan ni, forest, semua Melayu. Esko Melayu, esko tanah Melayu. Takkanlah 11,000 ekar hang tak nampak. Kita kira 1 ekar pekerja 5 orang je. 1 ekar 5 orang pekerja. Nak tebang hutan, nak tanam, nak jaga derian king. 1 ekar 5 orang sudah. Kalau 11,000 tak 50,000 paling kurang. 50,000 dalam hutan tu hak immigration tak tahu lah. Bangla lah, baca-baca serbantuk nenek dalam tu. Apa? Jiwa hamba.
al-abdu hurrun in khana, al-hurru abdun in tama, faqna la tatma, fama syai'un yasimu siwa tama. Seorang hamba boleh jadi merdeka bila dia bersifat qanaah, tetapi orang yang merdeka akan jadi hamba pecacai bila sifat tamak halaba. Faqna la tatma, jadi kamu orang yang qanaah, jangan jadi orang yang tamak halaba. Tak ada satu keruntuhan yang berlaku melainkan semua berpunca sifat tamak halaba. Tak, jiwa dia tak merdeka, jiwa hamba tamak halaba. Ini puncanya tuan-tuan. Dia tak rasa dosa, tak takut kat Tuhan, tak ingat mati. Ini puncanya kita. Tak ada ainul basirah tu, tak ada. Kena berubah lah. Cukup tu satu daerah tuan-tuan, 11,000. Macam mana dengan Bentong, macam mana dengan Lipis, macam mana dengan Malaysia? Cuba fikir. Apa nak jadi? Nak jadi bangsa kita nak jadi apa? Boleh dibeli, boleh diperkotak-katikkan, tidak ada jiwa takut pada Allah tu, tak ada. Ini yang jadi, yang duk jadi ni. Bimbanglah tuan-tuan, nak tinggal generasi makna kata macam ni bentuk dan rupa. Kita takut tuan-tuan, apa disebut orang tua kita dulu, jaga-jaga jangan sampai ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan, musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang. Lebih pada tu aku lupa dah. Saya hafal masa ambil STPM dulu. Nak buat ambil kertas satu kena hafal gurindam tu. Macam tu lah bunyi lebih kurang. Allah tuan-tuan, tak ada lah kita ni. Tidak, insya-Allah. Jadi ulama ni, mereka itu makna memandang kepada diri mereka itu dia Adam. Diri hakikatnya kita ni Adam mahdin. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kita dan perbuatan kita pun Tuhan bagi jadi. Tak boleh bergerak kalau Tuhan tak gerak. Tak boleh diam kalau Tuhan tak diamkan. Duduk, bangun, makan, tidur, semua Allah Ta'ala. Mereka rasa macam tu. Yang ni orang kata mereka ni bermuraqabah, rapat sangat mereka dengan Tuhan. Tu maka mereka itu yang dinamakan ainul basirah ataupun ainul yakin atau iman ayyan. Itu dia. Dia pandang Tuhan, diri dia pandang. Itu nombor 2. Dan segala orang yang muhakkik itu, yang ni tuan-tuan, para wali, para rasul, para nabi alaihi salatu wassalam. Iman mereka iman tinggi, iman hak, iman kamil, iman yang sempurna, hakul yakin, iman hak, ataupun disebut oleh Syekh Ibn Atta hakul basirah. Daripada tinggi lah tuan-tuan. Mereka ini kata musannif dengan nurul haq, nur daripada Allah Ta'ala, nurul haq. Dalilnya Allah sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Apakah tidak mereka yang kami lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka. Inna nuru idza daqalal qalba infasaha wan syaraha, kata Nabi. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati, lapang, terbuka. Alam nasyrah laka sadrak, Tuhan tanya Nabi, tidakkah maknaku lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Lapang dada, nur masuk, lapang dada, tak sempit. Walau berhadapan dengan puak jahiliah begitu ramai ni, berdepan dengan Rom dan Parsi, Nabi tak sempit dada, sebab nur dah masuk. Allah tuang nur ke dalam hati Nabi kita, nurul haq, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Puak-puak ni macam mana? Mereka ini memandang mereka itu akan hak Ta'ala. Dalam istilah tasawuf dia panggil musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah.
Melihat Allah dipanggil musyahadah. Tetap hati pandang kepada Allah semata-mata. Macam mana wallahu alam lah. Para nabi rasul depa gitu tak lupa Tuhan. Nabi Muhammad dia dengan Allah saja tuan-tuan. Makhluk ni dia tak heran, tak takut. Ni pergi tuduh Nabi pelarian. Patut ke? Oi, pelarian ni apa tahu pelarian? Pelarian ni asal perkataan lari. Lari, pelarian. Oh, Nabi lari ya? Bolehkah kata Nabi lari? Nak abang abang, Nabi Muhammad ni kita wajib iktikad tau. Apa dia buat semua daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tak bercakap dengan nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan. Dia bercakap wahyu hakikat dia. Perbuatan dia wahyu, diam dia pun wahyu daripada Allah Ta'ala. Hijrah wahyu. Pergi sembunyi di Gua Sur, Nabi tak takut. Allah perintah macam tu. Nak ajak kita kemudian ni, bila buat kerja mesti ada strategi. Tak boleh rempuh ikut dan. Nabi berundung saat duduklah gua 3 hari. Hantar Abdullah bin Abu Bakar tengok, mengintip apa orang Mekah bincang. Dapat maklumat, hantar balik kat Nabi. Asma binti Abu Bakar bawa makanan, hantar pergi kat Nabi. Abdullah bin Abu Bakar bawa kambing, bawa di kaki Gua Sur, padam tapak-tapak kaki Nabi dan Abu Bakar. Lantik Abdullah bin Uraiqis, tunjuk jalan. Itu strategi yang Nabi ajak kita dalam buat kerja Islam. Bukan Nabi takut. Tuan-tuan, dalam kitab Hidayatul Sibyan, Tuan Husin sebut sifatkan Nabi Muhammad ni khairul anam. Khairul anam ni makhluk yang paling terbaik. Itu makna khairul anam. Lebih baik daripada tuan-tuan sekalian Jibril alaihissalam. Jibril dia boleh sampai langit ke-7 ya. Walaqad ra'au nazratan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jibril boleh sampai sidratul muntaha. Tentu ya. Langit ke-7. Anta wa rabbuk. Kau Muhammad dengan Tuhan kau. Nabi kata takkan nak tinggal aku seorang sini. Jibril kata, kalau aku naik aku terbakar. Tak boleh pergi. Tapi Nabi boleh pergi sampai mana mustawa, atas lagi Hadratul Qudsi. Kalau kita kata Nabi Musa berani, Nabi Muhammad lagi berani. Kalau kita kata Nabi Yusuf cantik, Nabi Muhammad lagi segak. Kalau kita kata Nabi Ayub sabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Nak abang bagi. Tuan-tuan baca tak sejarah Sayyidina Umar hijrah macam mana? Dia pergi dekat Baitullah, dia tarik pedang. Woi, aku nak hijrah, dia kata. Sekarang ni, siapa yang mau isteri dia jadi janda, siapa yang nak anak dia jadi yatim, tunggu aku sekian tempat. Siapa tak boleh sekat dia? Kalau Umar pun berani, takkan Nabi penakut. Kenapa betul statement tu? Nabi sehebat-hebat kan, memandang Allah dengan nurul haq, pandang Tuhan dengan mata hati. Fana tak ingat apa. Fana dia bentuk bakor, berkekalan fana mereka itu. Hati mereka sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh ulama sufi sebagai musyahadah. Dalil dia anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Dalam ibadat, luar ibadat, mereka ini sentiasa hatinya dengan Allah Ta'ala. Ini dinamakan mereka-mereka ini sebagai haqqul basirah, haqqul yakin, iman hak. Mereka duduk tentu. Macam mana keadaan mereka ini? Kata musannif rahimahullah ta'ala, puak-puak ni orang muhaqqiq ini, iaitu dengan nurul haq, memandang mereka itu akan hak ta'ala.
dan tiada memandang mereka itu akan sesuatu yang lain daripada hak Ta'ala. Pandang mata hati dia tu sentiasa dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak abang pun tak tahulah kan? Tapi cerita lagu tu lah, sentiasa mereka tu tak ada sekelip mata pun melainkan mereka dengan Allah. Hati mereka tu kejap ikat kuat dengan Tuhan, jasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita menghormatilah tuan-tuan SOP ni kan. Pasal Kedah pun doa lah tuan-tuan, masya-Allah. Dah buka dulu dah Sukan Petani tu, dah pergi kuliah 3-4 kali dah. Baru ditutup balik. Sukan Petani habis tutup. Pasal ada nasi kadak punya kluster pula. Macam-macam. Jadi kita ikutlah SOP semua, terjagalah elok. Mudah-mudahan ada keberkatan dia. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita ni, mana kata mendapat kebaikan. Paling kurang Allah nak tampak kita sifat sabar. Sifat sabar tu kita dapat dengan ujian-ujian Allah Ta'ala ni, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunding ni, macam biasa lah tuan-tuan, ada barang jualan tu. Cuma apa saya nak kempen tak tahu, nak promosi. Yang dulu tak ada, ni baru ada. Saya tuan-tuan, saya ambil ikan bilis. Lah ni sini panggil ikan bilis kan, ikan mengayak. Tempat saya ikan mengayak, bunga ayak, bunga ayak. Kalau orang Pulau Pangkok, bunga ayak. Ikan mengayak dia panggil, ringkas dia mengayak. Jadi macam saya sendiri orang Pulau Pangkok, saya tahu sangatlah. Kebanyakan ikan bilis ni tuan diproses oleh orang bukan Islam. Pasal model dia besar. Untuk industri ni, dia kena ada boot, kena ada pukat besar. Lepas tu kena ada boot untuk masuk ikan tu pula. Yang ikut boot ni tengah-tengah laut. Model berjuta-juta. Orang Islam kita tak mampu. Jadi yang proses semua mereka. Saya tempat lain saya tahu. Tapi kan di Pulau Pangkok tuan-tuan pergi dah tengok. Mereka jemuk ikan tu. Allah, anjing berkelewang tuan. Anjing banyak. Dekat 30-40 ekor. Duk latam ikan bilis tu. Kita syok mata biru. Mata biru sungguh. Dia pijak satu hal. Dia kecil lagi. Yalah, hampa makan. Tu yang saya ingat tempat lain lebih kurang lah. Tanjung Dawai ke apa. Lebih kurang tu lah. Jadi kebetulan isteri saya orang Sabah. Adik-beradik dia banyak di Kunak. Mereka ni di sana boleh katakan hampir 100% lah. Yang duk tangkap ikan ni orang Islam kita lah. Jadi mereka lah tangkap, mereka lah jemuk, mereka proses semua mereka lah. Memang murah ikan bilis sana. Yang mahalnya tambang kapal terbang. Saya order 5 kampit tu RM900. Tambang kapal terbang saja. Tambang tu yang post tu, post laju tu. Nak post tak laju. Takut lama-lama dia tak elok. Jadi berkulat. Pakai yang lajunya. Yang laju tu post saja RM900. Kira mai kan, kita bola paket tu jual RM10 insya-Allah lah. Boleh lah kan, kita boleh makan benda halal bersih. Depa sana pun tak dimain sangat oleh orang tengah. Jadi kita boleh pasarkan barang-barang depa kan, kita dapat makan bersih. Di samping tu makna kata depa pun dapat sumber pendapatan kan. Dia orang tengah ni, depa apa-apa tengah ni tuan-tuan faham ya lah. Main harga kena dengan harga yang tak patut, murah sangat. Mak mentua saya buat ikan kering tuan. Saya tengoklah kesian. Murah sungguh dia ambil. Buat udang kering. Udang kering tu dia mula-mula rebus. Lepas tu jemuk, lepas tu masuk rajut, pukul prok nak buang kulit tu. Kalau kita sini harga udang kering sampai 60-70 ringgit. Sana lebih kurang 30 ringgit sekilo. Kan? Jadi itu saya cuba usaha bawa barang depa ke sini. Kita pun dapat harga berpatutan. Yang pentingnya makanan bersih. Itu yang penting. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah benda baik, benda halal. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kerjakan amalan-amal soleh. Jadi sebelum berpisah tuan-tuan, yang akhir sekali nak pesan sungguh-sungguh, tolonglah. Pilihan raya mungkin berlaku, mungkin kemungkinan besar lah berlaku bulan 12 ni. Jadi kita ada masa dalam seminggu ya lagi tuan. Lepas pada ni, orang yang tak daftar mengundi, dia tak akan boleh mengundi. Jadi tumpang masa seminggu tu ada lagi ni, kempen-kempen lah sama.
Ajak, makna kata kita kata anak-anak kita, berai-berai kita, biasa menantu-menantu kita yang berhubung rapat dengan kita ni, yang kita kena, suruh mereka mengundi. Di Perak saja tuan-tuan 300,000 lebih orang Islam kita tak mendaftar sebagai komunis. 300,000 lebih di Perak saja. Di Kedah saya tak tahu. Jadi angka yang saya dapat daripada negeri Perak, di Perak begitu ramai, 300,000 tak mendaftar sebagai pemilih. Jadi cukuplah pengalaman yang lepas. Apabila politik negara dikuasai oleh orang lain, apa jadi? Ni baru ni laporan audit, tuan-tuan baca tak? Mereka meletakkan tabung haji dalam bahaya. Dalam bahaya, cukup bahaya. Tapi nasib baiklah cepat kali, alhamdulillah dapat kita selamatkan makna kata tabung haji itu. Inilah makna kata pentingnya kita menguasai politik negara kita ni, agar makna kata hak-hak kita dapat diselamatkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allahu akbar.